Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1129 dan antara paparan utama. Mengapa Sapura tidak wajar di bail out? Harga minyak masak terus meroket. Salahkah Rahmatan Lil Alamin menarik sokongan non-Muslim? Harga gandum pula meningkat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dilaporkan tidak setuju langkah bail-out digunakan untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad iaitu Sapura demi mengelakkannya daripada muflis. Menurut beliau, Sapura mendapat pelaburan daripada banyak institusi milik rakyat dengan tujuan supaya mereka mendapat keuntungan daripada syarikat penyedia perkhidmatan minyak dan gas itu. Sapura telah berkembang dengan cepat tetapi kita tak tahu macam mana dia boleh jadi rugi begitu besar. Jadi pelabur-pelabur sekarang ini akan rugilah. Jadi apabila rugi, kita perlu cari jalan untuk kurangkan kerugian. Tapi bila orang gagal, kita bail out. Ini bukan perniagaan. Dalam perniagaan ada masa kita untung, ada masa kita rugi, katanya dipetik media. Beliau berkata demikian sebagai mengulas cadangan Datuk Seri Najib Razak agar Petroleum Nasional Berhad Petronas mengambil alih Sapura dalam debat perdana dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim minggu lepas. Najib berpandangan syur itu dibuat memandangkan Petronas memiliki kepakaran yang sesuai. Kata Najib lagi, bail out Sapura tidak menggunakan duit rakyat walau 1 sen pun. Selain itu, Sapura boleh dibantu dengan memberi pinjaman bank yang dijamin oleh kerajaan. Maka bersoraklah Macai bahawa Najib memberi cadangan yang sangat bergeliga untuk menyelesaikan masalah Sapura. Sedangkan Anwar pula mencadangkan supaya kerajaan menjalankan audit forensik untuk mengenal pasti masalah Sapura. Petronas ialah syarikat berkaitan kerajaan GLC, maknanya ia milik kerajaan. Kalau milik kerajaan, ia bermakna milik rakyat Malaysia. Dari mana Petronas dapat dana untuk menyelamatkan Sapura? Tentu datang daripada pendapatan Petronas. Semua hasil usaha Petronas yang datang daripada pendapatan syarikat tersebut adalah untuk rakyat Malaysia. Ini bermakna jika sebahagian pendapatan Petronas digunakan untuk bail out Sapura, maka berkuranglah dana milik Petronas yang akan digunakannya untuk kos operasi, pentadbiran, pembangunan, tanggungjawab sosial dan membantu anak orang miskin untuk belajar. Jadi di manakah logiknya 1 sen tidak menggunakan wang rakyat? Anwar pula diejek sebagai jagoh forensik. Sedangkan melaksanakan audit forensik itu amat penting bagi mengenal pasti masalah sebenar yang menyelubungi Sapura. Syarikat itu dikatakan pernah menerima suntikan dana daripada Permodalan Nasional Berhad PNB pada tahun 2018 semasa dalam kerajaan Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, Sapura sudah pernah dibantu tetapi masih tidak mampu bangun. Wajarkah Sapura terus diberi suntikan dana sedangkan sebanyak 37,415 usahawan terpaksa gulung tikar sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Daripada jumlah itu, 26,007 adalah usahawan mikro, manakala 2,738 adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar, lapor bernama 12 Oktober tahun lalu. Kononnya Sapura merupakan syarikat bertaraf dunia, maka ia wajar diselamatkan. Maknanya usahawan mikro dan PKS itu tak mengapa jatuh muflis dan keluarga dan pekerja mereka kelaparan. Jika Sapura diberi pinjaman oleh bank yang dijamin oleh kerajaan, maka kerajaan yang akan menanggung liabilitinya. Jika Sapura masih gagal, menjana keuntungan. Kemurungan korporat ini berlaku kepada One Malaysia Development Berhad, One MDB yang Najib menjadi pengerusi lembaga penasihatnya. Justru, apa yang Sapura harus lakukan? Tuan-tuan,
Apa guna tokoh-tokoh korporat yang kini menerjui Sapura jika tidak dapat berfikir bagaimana hendak mengeluarkan syarikat tersebut daripada kemelut kewangan yang dihadapinya selain mendapat bantuan kerajaan? Budaya bailout dengan mengambil hak golongan asnaf iaitu orang miskin untuk diberikan kepada orang kaya ini bukanlah budaya orang Islam. Ia wajar dihentikan. Walaupun Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberi amaran bahawa peniaga tidak boleh sesuka hati main harga minyak masak campuran di pasaran, tetapi yang nyata harga bahan tersebut terus meroket naik. Kini viral pula harga minyak masak jenama Neptune ialah RM50.70 bagi 5 kilogram. Sebelum ini harga minyak masak jenama Knife ialah RM45.29 bagi setiap 5 kilogram. Ketika itu, Menteri KPDN HEP menjelaskan minyak masak yang tidak tulen tidak tertakluk kepada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 AKHEP. Beliau berkata notis kepada premis yang menaikkan harga minyak masak sesuka hati akan dibuat mengikut Seksyen 21 AKHEP dan sekiranya wujud unsur pencatutan, tindakan perundangan boleh diambil mengikut Seksyen 14-1 Akta Sama. Sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM500,000 sekiranya suatu perbadanan atau syarikat dan bagi bukan perbadanan atau individu pula boleh dikenakan denda sehingga RM100,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali, tegasnya. Menurutnya, penguatkuasa KPDN HEP sudah dalam makluman berhubung kes ini dan sedang dalam tindakan selanjutnya. Alexander berkata harga runcit maksimum bagi minyak masak sawit tulen dijual dalam botol ditetapkan berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2021. Harga minyak masak 5 kg adalah RM29.70, RM18.70 bagi 3 kg, RM12.70 bagi 2 kg dan RM6.70 bagi 1 kg, jelasnya. Namun amaran menteri berkenaan kepada penjual minyak masak ibarat mencurah air ke daun keladi. Harga minyak masak bukannya semakin menurun, malah semakin naik. Pada 18 hingga 20 Jun 2019 ketika Putrajaya masih dikuasai Pakatan Harapan, harga minyak masak jenama Neptune yang ditawarkan oleh Pasar Raya Giant ialah RM17.38 daripada harga asal RM20.99 bagi setiap 5 kg. Mengapakah ketika itu Pakatan Harapan yang ditohmah dengan fitnah kononnya menjadi penyebab harga barang naik, tetapi harga pasaran ternyata jauh lebih murah berbanding sekarang? Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak pernah berkata harga barangan naik di zaman pentadbiran Pakatan Harapan disebabkan pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST menggantikan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Malah selepas merampas mandat rakyat pada 23 Februari 2020, penyokong tegar kerajaan Tepuk Atap terus menyindir kerajaan Pakatan Harapan kerana kenaikan harga barangan. Apa pula tindakan yang akan diambil oleh kerajaan PH ketika rakyat tertekan dengan harga barang yang melonjak gila-gila masa mereka jadi kerajaan persekutuan selama 22 bulan lalu? Kesimpulannya, Pakatan Harapan tak buat apa-apa pun berkaitan kenaikan harga barang keperluan yang meresahkan rakyat semasa mereka jadi kerajaan. Tapi sekarang tiba-tiba pula mereka jadi prihatin dan mahu jadi hero rakyat. Harkah Daily 22 Mei 2020. Nah, kita pulangkan paku buah keras. Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Gabungan Perikatan Nasional, Barisan Nasional sejak merampas mandat rakyat? Adakah harga barangan semakin turun? Kini SST, COVID-19 dan harga minyak sawit mentah dipersalahkan untuk menjustifikasi kenaikan harga barang yang meroket naik. Kenapa para walaon dan macai diam? Malah Najib dengan bangga berkata semasa debat perdana baru-baru ini, jika GST diperkenalkan semula, ekonomi akan pulih. Macam mana nak pulih apabila wang yang dikutip oleh GST itu datang dari kocek rakyat yang baru cuba memulakan hidup baru selepas kehilangan mata pencarian akibat COVID-19? Mungkin benar seperti kata sesetengah pihak. Terima sahajalah. Ini bala Allah. Kerajaan Tepuk Atap tidak mendapat barakah.
Mutakhir ini terdapat pihak yang menuduh bahawa Pakatan Harapan mempromosi rahmatan lil alamin untuk menarik sokongan non-Muslim bagi menekan dan mengancam Islam. Menjawab tomahan tersebut, Ustaz Zulkarnain Abidin berkata, hakikatnya bukan sahaja parti politik, tapi mana-mana individu atau organisasi memerlukan sokongan non-Muslim, sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam pelbagai urusan kehidupan. Menurut beliau, mereka yang mempromosi BMF iaitu Buy Muslim First juga tidak dapat mengelak daripada keperluan tersebut. Zulkarnain berkata, kini terdapat ramai pendakwah dalam kalangan mereka yang memeluk Islam. Sudah tentulah semua pendakwah itu memerlukan non-Muslim yang mendengar, mendampingi dan menyertai mereka dalam pelbagai aktiviti agar keindahan Islam boleh ditampilkan. Apatah lagi, kata Zulkarnain, dalam situasi masjid kita sangat jarang, bahkan hampir tidak dikunjungi oleh non-Muslim, maka menarik sokongan mereka di luar masjid sangat diperlukan. Ada agensi agama di Perlis yang menubuhkan badan khusus yang diketuai oleh individu mu'alaf. Ada tokoh agama yang pernah berfatwa harus memberi atau mengguna wang zakat untuk keperluan non-Muslim. Jika semua hal tadi bukan untuk mencari atau menarik sokongan non-Muslim, untuk apa dibuat begitu? Soalnya, Zulkarnain yang juga bekas timbalan yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, Yadim, berkata, realiti politik di Malaysia, semua parti politik memerlukan sokongan non-Muslim. Jika tidak, kenapa UMNO berkawan dengan MCA dan MIC? PAS ada DHPP dan presidennya berpantun sokong MCA yang tolak hudud di Johor dan bersatu berkawan dengan gerakan. Justru apa peliknya Parti Amanah Negara yang akronimnya Amanah bukan PAN, kerana biasanya orang akademik amat peka dengan fakta meskipun remeh. Tapi tidak dalam kes ini. Mempromosi rahmatan lil alamin jika didakwa, bahkan saya berani mengakui bertujuan untuk menarik sokongan non-Muslim kepada parti ini. Bidasnya, beliau dipercayai merujuk kepada kenyataan Rektor Kolej Universiti Islam Perlis, Profesor Madya Dr. Rozaimi Ramli dalam Facebooknya yang menyebut Parti Amanah Negara sebagai PAN. Saya hairan jika ini kualiti Ustaz Parti Amanah Negara PAN. Jika ini sahaja kualiti yang ada pada beliau, elok benamkan sahaja mereka ini dalam PRU akan datang, kata Rozaimi. Beliau mengulanginya dengan berkata, cuma nasihat saya kepada orang awam, inilah tahap kemampuan asatizah Parti Amanah Negara PAN. Sangat rendah dan tidak berkualiti. Dialog ilmiah diserang seolah-olah tidak ada nilai sedangkan kita berbahas isu akidah umat. Apa yang saya nampak, sebahagian mereka berusaha kuat untuk mencari sokongan orang kafir dengan mempromosikan istilah rahmatan lil alamin. Manakala isu lain, saya tidak nampak usaha signifikan mereka. Zulkarnain melihat kenyataan bahawa Amanah mempromosi rahmatan lil alamin untuk menarik sokongan non-Muslim bagi menekan dan mengancam Islam adalah kata-kata yang keluar daripada mulut pembenci. Apabila parti itu kalah, logikkah parti itu duduk diam untuk membina persepsi negatif terhadap Pakatan Harapan? Segenap penjuru Pakatan Harapan diserang dengan benci. Buktinya apa? Ya, apabila Pakatan Harapan jatuh, ungkapan Islam terancam tak lagi disipongangkan. Padahal kelab malam, arak, judi, dongzong, tulisan Jawi, sekolah vernakular, arwah anggota bomba, individu penceramah perbandingan agama, sajad, semuanya macam biasa saja. Walhasil, balik asal juga, tegas Zulkarnain. Justru adakah benar rahmatan lil alamin untuk menarik sokongan non-Muslim? Persoalan ini dijawab oleh Zulkarnain. Saya berani berkata, jika dikata promosi rahmatan lil alamin untuk menarik non-Muslim, saya kata ya, untuk menarik mereka dalam sokongan politik. Adakah itu salah? Saya simpulkan semuanya bertolak daripada satu perasaan, iaitu kebencian. Jika dikata kami menggunakan slogan rahmatan lil alamin untuk menarik sokongan non-Muslim, pembenci pula menggunakan Islam terancam untuk menyebarkan kebencian, tegas Zulkarnain. Adalah amat dangkal apabila menuduh bahawa Pakatan Harapan ketika berkuasa tidak menampakkan usaha yang signifikan bagi Islam. Antara pencapaian besar Pakatan Harapan ialah menyelamatkan lembaga tabung haji yang turut diakui dalam laporan Ketua Audit Negara. Islam, agama yang indah. Janganlah kerana benci, lantas begitu mudah mengolok-olokkan pihak lain, termasuk dengan gelaran yang buruk. Amat dikesali apabila ia datang daripada sosok seorang ahli akademik.
Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Belum sempat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi mencari solusi bagaimana hendak menyelesaikan harga minyak masak yang mencanak naik. Harga tepung gandum pula dijangka meningkat. Situasi ini timbul susulan tindakan India yang menyekat ekspor gandum ke pasaran global termasuk Malaysia. Berita Harian memetik naib pengerusi Gerakan Keadilan Monetari Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif sebagai berkata, langkah yang dilaksanakan bagi melindungi kepentingan pasaran domestik India itu menambah tekanan ke atas rantaian bekalan gandum global yang terjejas akibat krisis Rusia-Ukraine. Ini akan menyebabkan barangan tempatan berasaskan gandum akan menjadi lebih mahal sekaligus boleh menyumbang kepada kenaikan kadar inflasi. Situasi ini dijangka akan berterusan beberapa bulan lagi kerana bukan mudah meningkatkan kembali bekalan gandum dengan segera kerana ia bergantung kepada faktor cuaca dan permintaan peringkat domestik secara global, katanya ketika seperti dipetik. Larangan ekspor ini dibuat selepas gelombang panas melanda tanaman gandum India yang membawa harga domestik ke paras tertinggi. Kos untuk bahan daripada roti dan kek termasuk mi dan pasta telah meningkat sejak beberapa bulan kebelakangan ini apabila harga gandum melonjak di pasaran komoditi dunia. Bagaimanapun kerajaan India berkata ia masih akan membenarkan ekspor yang disokong oleh surat kredit yang telah dikeluarkan dan ke negara yang meminta bekalan untuk memenuhi keperluan keselamatan makanan mereka, lapor BBC. Harga gandum di India meningkat kepada rekod tertinggi dengan beberapa pasaran mencecah RM25,000 iaitu RM1,418 satu tan berbanding harga sokongan minimum ditetapkan kerajaan RM20,150 iaitu RM1,143. Walaupun India adalah pengeluar gandum kedua terbesar di dunia, ia tidak menjadi pengekspor utama kerana kebanyakan tanamannya dijual di pasaran domestik. Namun ekspor gandum Ukraine menjunam selepas pencerobohan Rusia ditambah dengan kemarau dan banjir yang mengancam tanaman. Pengeluar utama yang lain, peniaga komoditi, menjangkakan bekalan dari India dapat menampung sebahagian daripada kekurangan itu. Sekarang terpulang kepada kebijaksanaan menteri-menteri di negara ini untuk mencari solusi bagi menyelesaikan masalah ini. Alasan menyalahkan perang Rusia dan Ukraine atau kemarau tidak boleh diterima. Rakyat masih ingat lagi fatwa Ketua Dewan Ulama Pusat PAS Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh pada Muktamar PAS pada Jun 2019. Parti kita PAS berhadapan dengan PH, hukumnya adalah wajib. Menjatuhkan kerajaan yang sedia ada ketika ini, hukumnya wajib. Perkara ini kita jangan khilaf. Jangan khilaf. Kita bergerak ke depan. Jangan kita banyak menoleh ke belakang. Katanya yang disambut laungan takbir. Lalu wujudlah kerajaan pintu belakang yang disebut oleh Presiden PAS, Tan Sri Hadi Awang sebagai tebuk atap. Dalam kerajaan ini, beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 setelah naib Presiden UMNO Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih pucuk pimpinan daripada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin. Ingat senang ke jadi menteri atau timbalan menteri? Mudah untuk membuat fatwa menjatuhkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat dengan alasan kononnya Islam terancam dan Kerajaan Pakatan Harapan gagal menyelesaikan masalah ekonomi. Tetapi amat memalukan, selepas merampas kuasa, pemerintahan yang dibanggakan kononnya bersifat Melayu Islam itu menjadi kerajaan yang tidak stabil dari segi politik mahupun ekonomi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aida Nayan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.